Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memilih kita pada hari ini, pada malam ini untuk kita sampai ke masjid untuk kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, dan sementara kita tunggu untuk menunaikan salat fardu isyak berjemaah, kita masih diberi kekuatan untuk kita tunggu mendengar apa yang akan disampaikan nanti. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripadanya dan dianggap satu kebajikan, insyaAllah. Baik, khususnya hendaklah kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan pembiayaan nikmat yang tidak terkira banyaknya sejak daripada kita dilahirkan sampailah ke saat ini, yang perlu kita ungkit dan ungkit untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Syukur dengan erti kata yang sebenarnya, syukur yang bukan terhenti sekadar mengucap di bibir mulut dengan perkataan ataupun kalimah syukur, yakni Alhamdulillah, tetapi syukur dengan erti kata yang sebenarnya ialah menggunakan segala nikmat, membelanjakan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita melakukan ketaatan kepadanya, untuk kita semakin tunduk dan patuh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, khususnya terima kasih kepada Imam Ustaz Fakhrul Razi, Wan Fakhrul Razi. Terima kasih kepada pengurusi masjid dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ulama dan semua sahabat-sahabat ahli jemaah Masjid An-Nur, Kampung Kota Kubang Labu, KL juga lagi ya, Kubang Labu tu. Alhamdulillah. Baik, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Nazaruddin Abdul Wahab, dilahirkan di Kuala Kerai, dibesarkan di Kuala Besar, tinggal di Kuala Terengganu, tiap-tiap bulan pergi Kuala Lumpur, jadi sudah 4 Kuala, tapi sudah beristeri 8 orang anak. Dengar siapa habis? Dengar tak habis, jadi habis. Dengar tak habis, jadi fitnah. Baik, muslimin dan muslimat yang dikasihi
sekalian, pada malam ini marilah kita berfikir sejenak bagaimanakah apakah punca sebenarnya masjid ini, ataupun rata-rata masjid tidak diimarahkan mengikut kehendak yang sebenarnya. Okay. Jadi malam ni insyaAllah lah, sekadar mampu saya akan sampaikan. Mungkin saya tak akan sampaikan yang biasa-biasa kita dengar, yang selalu-selalu kita dengar. Untuk mengimarah masjid ni kena ada aktiviti ni, aktiviti ni, aktiviti ni. Yang tu alhamdulillah masjid anda ni dah buat kemah dah rasanya. Kena ada apa ni, kena buat menjaga kebersihan, kena jaga susun atur, semua tu itulah usaha-usaha mengimarahkan masjid. InsyaAllah yang tu saya akan bicarakan juga hari yang lain. Tetapi pada malam ini kita nak cari punca kenapa dah buat habis geng dah, buat sambut hari keluarganya, buat pertandingannya, buat majlis ilmunya, jaga kebersihannya, jaga susun aturnya, menjinakkan ahli-ahli Jumaah, orang-orang ke kampung dan sebagainya. Tetapi mengapa masih lagi masjid ini tidak dijadikan tempat utama oleh hati-hati umat Islam? Jadi pada malam ini marilah kita mengimbau kembali apa yang pernah kita tahu, iaitu Rasulullah SAW baginda berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Baginda singgah di perkampungan Quba. Perkara yang pertama Rasulullah SAW bina adalah masjid. Semua orang tahu. Dan masjid itu dikenali sebagai Masjid Quba. Sampai ke hari ini orang tak putus-putus daripada seluruh pelosok dunia pergi ke Masjid Quba itu. Baik. Lepas itu sebaik saja Rasulullah SAW sampai di Madinah, Rasulullah SAW bina lagi masjid, namanya Masjid Nabawi. Sampai ke hari ini orang tak putus-putus, bukan setakat tak putus, itu ramai sekali setiap masa di Masjid Nabawi. Tak kira masa di Masjid Nabawi, dari mana jua di Masjid Nabawi, apapun jua di Masjid Nabawi. Itulah yang benar. Kerana masjid yang dibina oleh Rasulullah SAW dibina atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita, bila kita nak mengikut apa yang Rasulullah SAW buat, membina masjid ini atas dasar ketakwaan, maka marilah pada malam ini kita merenung sejenak sejauh manakah ketakwaan kalangan kita dan kalangan ahli kampung, ahli qaryah, sejauh manakah ketakwaan itu. Marilah kita sama-sama masa yang singkat ini untuk kita cek balik. Hak mari masjid ni insya-Allah comel-comel belaka dah. Cuma tugas hak mari di masjid ni nak ajak orang yang belum dapat istiqamah sampai di masjid ni semaya di waktu dan sebagainya, insya-Allah. Baik. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama ingat balik ikrar kita di hadapan Allah di dalam sembahyang. Setiap kali kita sembahyang, kita ikrar, kita janji di hadapan Allah yang berbunyi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang bermaksud bahawasanya semayaku, segala amal ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Itulah janji kita di hadapan Allah. Itulah ikrar kita di hadapan Allah dalam sembahyang. Ikrar itu sudah pastinya mempunyai tuntutannya di luar sembahyang. Makna dengan kata lain,
kita ucap begitu, kita janji lagu tu, kita kata begitu di luar sembahyang, kita tengah laksanakan tuntutannya. Kita dituntut untuk melaksanakan apa yang kita ucapkan itu. Kalau lagu ni tak usah sembahyang lah, senang ustaz. Sembahyang pun susah. Hak lagu tu tak perlu bicara daripada awal lagi. Hak tu tak masuk pun. Ataupun dengan kata lain, hak tu orang yang tertipu di iblis awal-awal lagi. Ustaz, sembahyang pun susah. Okay, baik. Sebab kita fikir susah, maka jadi susah lah ya. Tetapi kalau kita fikir siapa kita? Siapa kita? Kita adalah hamba. Baik, jadi di mana ucapan kita sebagai hamba? Kita sebut lagi di dalam sembahyang juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami mengabdikan diri, dan kepada Engkaulah kami memohon, meminta pertolongan. Mulut kata kepada Allah lah mengabdikan diri. Mulutnya. Adakah kita melaksanakan peranan tugasan kita sebagai hamba kepada Allah? Dah. Nak melaksanakan macam mana? Kita tak kenal hamba tu gapo. Hamba tu setara mana gapo. Dah. Jadi masyarakat kita ini memerlukan kesedaran ini, cetusan ini. Tanggungjawab kita ahli masjid, ahli tariah, ahli jemaah masjid untuk kita sampaikan kepada mereka. Baik. Jadi untuk kita faham bahawa hamba itu siapa, mari kita tengok kisah hamba. Kita ni tak pernah jadi hamba kepada manusia. Macam mana kita nak tahu konsep hamba? Kita nak bercakap kita hamba kepada Allah. Kalau kita nak lebih faham lagi, kalau kita pernah jadi hamba sebagaimana Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pernah jadi hamba. Bilal bin Rabah ni pernah jadi hamba yang taat kepada tuan dia. Jadi sebelum kita dengar cerita Bilal bin Rabah ini, marilah kita faham 3 benda, 3 status. Yang pertama, pekerja. Yang kedua, kuli batok. Yang ketiga, hamba. Bekerja diberi gaji atau diberi upah setimpal dengan kerjanya, namanya pekerja. Kuli batok diberi upah, diberi gaji tak setimpal, namanya kuli batok. Hamba tidak diberi upah langsung. Hamba bekerja untuk tuannya. Hamba memerah keringat, membanting tulang 4 kerat untuk menghasilkan, untuk kerja dengan tuannya. Tidak diberi upah, tidak dibayar upah, cuma diberi makan sekadar, diberi tidur, tempat tidur sekadar, diberi pakaian, tempat tinggal sekadar, kerana nak suruh esok boleh kerja lagi kepada tuannya. Itulah dia hamba kepada manusia. Bila birabah, dia sebagai seorang hamba yang taat kepada tuan dia, maka apabila sampai seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya semua manusia ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini, yang menciptakan manusia, yang menciptakan tuan kepada hamba itu, maka Bilal bin Rabah sudah tidak ada pilihan lagi selain daripada menghambakan diri hanya kepada Allah. Sebab dia kenal tugas hamba kepada manusia, sudah pasti hamba kepada Allah Ta'ala lagi lah. Tapi Allah ni tidak zalim sebagai manusia lah. Baik. Jadi maka Bilal bin Rabah pun ikut ajaran Muhammad, diketahui oleh kaum musyrikin. Maka orang-orang musyrikin tak senang dengan Bilal ni. Dia paksa Bilal jangan ikut Muhammad. Jadi Bilal bin Rabah tetap nak ikut Muhammad, dan maka Bilal bin Rabah dipukul, dipiak, dirotan sampai berdarah tubuh badan Bilal bin Rabah. Hojung piak Bilal bin Rabah tu sampai lenguh. Hojung piak, bila dah lenguh dia minta tolong orang lain pula. Muah pula piak Bilal bin Rabah ni
Sampai begitu sekali Bilal bin Rabah dipukul. Dan apabila siang harinya Bilal bin Rabah diseret di panas padang pasir yang tengah terik panas itu, diletak pula batu besar di atas dada Bilal bin Rabah sehingga sesak dada nafas Bilal bin Rabah. Tetapi perkataan yang terpancur keluar di bibir mulut Bilal bin Rabah adalah ahadun, ahadun, ahadun. Kerana apa? Kerana sekarang aku ini Bilal bin Rabah, hatinya aku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Kita tak pernah jadi hamba. Sebab itulah kita tidak rasa kepentingan kita mengabdikan diri kepada Allah dengan arti kata yang sebenar, mengimarahkan masjid Allah ini. Dah kita tak jadi hamba, tak pernah jadi hamba, pernah jadi hamba dulu lah ustaz. Tak, ada itu dia. Ada caranya. Kalau kita nak tahu kita ni hamba, nak kenal kita ni hamba, nak rasa kita hamba, sudah pastilah kita kenal diri kita ni siapa. Nak kenal diri kita ni, kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal Allah, barulah kita ni ada kehidupan yang membezakan antara manusia dan binatang. Manusia dengan binatang ni sama je, tak ada beza sebenarnya. Fitrah asal sama je. Dah. Cuba tengok binatang, kambing. Kambing kerja dia apa? Nak makan, nak minum, nak tidur, nak bangun, nak beranak, nak bini, nak berlaki. Sama orang dengan manusia? Sama je. Beza tak? Tak ada beza. Cuma comel sikit lah manusia ni sebab dia rupa ada, dia makan ni gini. Dia makan ni kepala dia datang. Haiwan ni makan, masa dia makan dia, otak dia lebih rendah daripada hak tubik ke belakang. Tak. Tapi kalaulah kita ni tidak guna akal fikiran kita yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah SWT, maka tak ada beza lah dengan binatang. Untuk membezakannya, kita kena kenal Allah. Dan untuk membezakannya, kita kena ada cara hidup sebagai manusia, cara hidup sebagai manusia yang Allah Ta'ala telah tentukan di dalam syariat Islam. Lagu mana? Kena ikut cara hidup Islam. Lagu mana? Iaitu Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Awal tu awal lah. Din tu agama. Awaluddin awal agama. Ma'rifatullah kenal Allah. Din tu agama. Agama tu apa? Din tu tahu dah agama. Agama tu apa? Agama tu Islam lah ustaz. Iyalah agama tu memang Islam je. Kalau agama Hindu, Buddha, Kristian itu agama. Agama macam-macam. Kalau agama hanya Islam. Tahu dah agama itu Islam. Apa itu agama? Apa itu agama? Agama adalah cara hidup. Awal cara hidup adalah kita nak hidup cara Islam ni. Awaluddin cara hidup Islam ini, awalnya kita kena kenal Allah. Bila kita nak kenal Allah, lagu mana? Maka kita kena menyusuri kitab-kitab Tauhid Usuluddin yang tidak dibincangkan di sekolah-sekolah secara mengikut adat-adat belajar kitab. Atau dengan kata lain, kalau kita belajar Usuluddin ini hanya di sekolah yang mata pelajaran agama tak wajib luluh, ataupun kalau kita hantar anak kita ke sekolah, kita hanya hantar anak kita di sekolah yang mata pelajaran agama tak wajib luluh, tak selesai masalah 50 perkara dalam akidah. Akidah Islam ni dia ada 50 perkara. Kenal Allah, wajib juga kenal kekasihnya, iaitu Rasulullah. Kenal Rasul. Allah dan Rasul, dua ni tak boleh cerai tangga sebagai Islam. Dua kalimah syahadat pun, iaitu dua tu juga, Allah dan Rasul. Allah Muhammad. Barulah cukup. 50 perkara dalam akidah ni tak dibincangkan secara
benar-benar yang memberi bekas kepada orang yang belajar di sekolah mata pelajaran agama tak wajib dulu. Sekarang ni orang dah sekarang daripada dulu dah sampai sekarang ni orang semua pakat nak hantar di sekolah yang mata pelajaran agama tak wajib dulu. Dah lah tak cukup, tak wajib dulu pula. Cukup ustaz. Tak apalah. Kita kendor sikit, cukup lah dia. Cukup. Tapi tak wajib dulu. Tak wajib dulu tak jadi. Mata pelajaran matematik, mata pelajaran bahasa Melayu wajib dulu ke? Wajib dulu. Dah wajib dulu. Mata pelajaran matematik yang bahasa Melayu dah hak mana-mana wajib dulu tu. Hak wajib dulu tu pun tak semua orang dulu. Kan ada semua orang dulu. Tak semua orang dulu. Apatah lagi kalau tak wajib dulu. Mata pelajaran agama tak wajib dulu. Bila mata pelajaran agama tak wajib dulu, maka cikgu hak mengajar di sekolah-sekolah pun mengajar anak murid buat tak tahu je. Ada hak potong kelas. Minta maaf guru, ustaz-ustaz, kalau saya jadi ustaz sekolah pun saya pelaksana dasar. Guru, ustaz, pelaksana dasar. Tak boleh lebih. Nak mengajar seminggu ada 5 period tak ada agama. Nak mengajar 9 period tak boleh. Satu period ada 40 minit. Nak mengajar lebih tak boleh. Kena ikut sukatan pelajaran. Dasar pelajaran negara adalah untuk mewujudkan tenaga kerja kepada negara semata-mata. Memang dia tak tulis begitu. Jangan marah, nanti saya terangkan. Dasar pendidikan Islam adalah untuk melahirkan peribadi ambik, melahirkan peribadi individu yang kerjanya mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana nak suruh? Lagu mana dasar pendidikan Islam? 50 perkara dalam akidah. Saya tak nak hurai dalam masa 50 perkara tu. Lepas ni kena dicari. Wajib cari. Sebab kalau mengikut dalam kitab Kifayatul Awam, wajib setiap individu Muslim mengetahui 50 perkara dalam akidah berserta dengan dalil-dalilnya sekali. Kalau tak cukup 50 perkara dalam akidah dan dengan dalilnya sekali, ada segelintir ulama mengatakan masih kafir. Allah. Nah, anak kita lah ke mana nasib dia. Baik. Dasar pelajaran negara adalah untuk mewujudkan tenaga kerja kepada negara. Saya ada bukti. Memang dia tak tulis macam tu. Bukti. Setiap awal tahun, darjah 1, darjah 2, darjah 3, sampai tingkat terima, sampai tingkat berapa pun, apa yang perlu dinyatakan oleh murid pelajar. Cikgu kata, setiap orang bangun, beritahu nama, duduk mana, apa cita-cita. Saya mulakan dengan saya dulu, cikgu. Saya nama Saleh bin Yaakob, asal daripada kota Kubalabu. Cita-cita saya nak jadi pensyarah, tetapi kerana keuangan tak dapat support saya belajar, maka saya jadilah cikgu kamu. Macam tu. Anak murid pun bangga. Saya nama sekian, tinggal sekian. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Bagus. Bangun belajar seterusnya. Cita-cita saya nak jadi doktor. Bagus. Cita-cita saya nak jadi engineer. Oh, bagus. Cita-cita saya nak jadi apa lagi? Berbuat. Bagus. Cita-cita saya nak jadi peniaga. Bagus. Tapi cikgu setengah tu kata, peniaga hati-hati. Ada kadang-kadang jatuh bangun. Nah, okay. Orang Melayu, atas anak dia naik bas express nak pergi universiti, dia bisikkan anak dia, dakuk. Bila-bila tubik air mata. Belajar rajin-rajin. Tubik universiti, boleh makan gaji. Cina atas anak dia naik bas tu, dia atas dengan kereta tu, naik flight tu, dia pesankan anak dia, belajar rajin-rajin. Tubik universiti, menego. Orang Melayu duduk lepek roti canai pagi-pagi, 12 orang anak dia masuk keluar universiti belakang. Tak, habis bayar kedai tu, dia boleh lepek roti canai pagi-pagi tu, 12 orang anak dia keluar universiti belakang. Lepas pada tu, bila mati si ayah, jual
rumah kedai tu harga 1 juta bagi satu. Orang Melayu, juta orang Melayu nak beli 1 juta. Juta orang Cina mari nak bayar lepas pilih 1.5 juta. Seorang daripada 12 orang tu kata jual Cina, aku tak say, aku nak banyak. Bukan nak cerita harta, nak ceritanya itulah apa yang berlaku, itulah orang Melayu kita. Hari ni cuba tengok kopitiam satu ketika dulu duduk di bawah pokok ujung bangun ni. Kita tengok gambar-gambar kopitiam tu. Siapa dia yang beri nafas baru pada kopitiam ayah dia? Duduk di bangunan yang paling mahal di mana-mana mana pun. Siapa dia? Anak dia hok tu duit mesti tak say makan gaji nego. Jadi cikgu tak salah sebenarnya sebab dia pelaksana dasar. Kalau saya jadi cikgu pun, kalau anak boleh kata nego, nak suruh juga tu duit bomba tak apa lagi, askar tak apa lagi, asal makan gaji. Tak, penyanyi boleh lah. Aku pula kalau cikgu sekat ada anak balik royak cikgu, balik ke mak pak royak mak pak, cikgu tak boleh jadi penyanyi. Ayah pun galak nak suruh anak jadi penyanyi pun. Tak, anak kata nak jadi pelakon. Wah, tak puas aku tukar popular sikit lagi ni. Pelakon terkenal tu Rosamno ni cikgu dia. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan, asalkan anak murid kata ha makan gaji lagi. Nak jadi nelayan cikgu, jangan. Nak jadi petani, jangan. Pernah tak kita dengar di sekolah dulu? Pernah dengar kan? Pernah alami kan? Pernah buat pun. Itulah dasar pelajaran negara. Bukti jelas untuk melahirkan tenaga kerja kepada negara semata-mata. Salah bukan nak bincang salah tak salah. Baik, hari ini kita nak bincang punca yang menyebabkan masjid ditinggalkan, tidak diimarahkan. Baik, seterusnya muslimin muslimat sekalian, dasar pendidikan negara adalah untuk melahirkan peribadi yang mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu lagu mana ni Ustaz? Tak usah hantar anak sekolah lah dah. Tak apa, hantar lah anak sekolah. Tapi jangan terhenti di situ. Jangan rasa cukup dah anak kita ni sekolah, tetapi kita kena weret dia orang mari di masjid ni. Kena weret dia orang mari di rumah Allah ini. Masjid ini adalah apa? Masjid ini tempat Rasulullah SAW membina sahabat-sahabat, mendidik sahabat-sahabat, sehinggalah apabila wafat Rasulullah, di mana sahabat? Siapa sahabat? Menjadi gubernur di pelbagai buah negara di seluruh dunia. Siapa sahabat-sahabat yang dibina oleh Rasulullah SAW di masjid? Panglima perang. Siapakah sahabat-sahabat? Mengetuai pelbagai bidang. Maknanya apa? Maknanya masjid ini adalah merupakan sekolah Rasulullah. Masjid adalah merupakan madrasah Rasulullah SAW. Masjid adalah sekolah Rasulullah SAW. Muslimin muslimat sekalian, ambo nak tanya, kalau anak pergi sekolah kita marah tak? Senyap. Tak apa jawab lah. Kalau anak pergi sekolah kita marah tak? Marah. Kalau anak kita tak pergi ke sekolah Rasulullah kita marah tak? Tak. Minta maaf di mana-mana saja. Hari ni betul memang betul lihat budak letih hari ni sebab pertandingan. Sini saya rasa penuh dengan budak-budak sebenarnya. InsyaAllah. Baik. Jadi itulah puncanya. Kerana masjid ini tidak diimarahkan kerana tak kenal Allah, kerana belajar hanya di sekolah yang mata pelajaran agama tak wajib dulu. Belajar di sekolah yang dasar pelajarannya adalah untuk mewujudkan tenaga kerja kepada negara semata-mata. Salah, tak salah, tapi tak cukup. Tak cukup. Kena masukkan diri kita dan ahli keluarga kita di dalam dasar pendidikan Islam untuk melahirkan peribadi yang mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT. Baik. Seterusnya, marilah kita meneliti maksud firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qu
anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Yang bermaksud, hindarilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dan bahan api neraka itu adalah manusia dan batu. Kalau kita balik bahasa ayat Quran tadi, kita terjemah ke bahasa Melayu, lagu tu je. Kalau kita terjemah ke Melayu ataupun kita balik bahasa Arab tu, kita balikkan kepada bahasa Melayu, lagu tu lah makna dia. Ada kita rasa apa-apa dah? Ada ustaz, api neraka ni jangan panas. Gitu jelah. Kalau kita pakai ilmu Kasih Ahmad dah, nak terjemah Quran ni tak pakai hadis, pakai terjemah ikut bahasa Arab gitu je, tukar ke bahasa Melayu, maka jadilah sebagaimana yang telah terjadi, sedang berlaku sekarang ni. Tak faham isi kandungan Al-Quran. Baik. Jadi kita kena rujuk kepada banyak hadis yang menyebabkan kita faham ayat Quran tadi. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabatnya, di pada mahsyar nanti ada segolongan abid yang muflis, akhirnya masuk neraka. Sahabat kejut, kenapa ya Rasulullah? Abid ni pahala dia banyak, masuk neraka, muflis, habis pahala dia habis, banyak tak ada, habis ada, habis pahala tak ada, masuk neraka. Kenapa? Abid ni, iaitu hijau buat dia start daripada dia bangun celat mata pagi tadi sampailah dia nak tidur malam kaya, semua jadi pahala, semua aktiviti jadi pahala, semua apa saja yang dilakukan jadi pahala. Bangun dia jadi pahala. Hak ibadat semaya zikir tu selama telah lagi. Abid ni tidur dia jadi pahala, rehat dia jadi pahala, makan dia jadi pahala, fikir dia jadi pahala, apa saja, marah dia pun jadi pahala. Abid ni. Jadi bayangkan tu abid boleh muflis, habis pahala masuk neraka. Kita hak tidak abid ni macam mana? Ambul. Hak tidak abid ni macam mana? Mari kita fikir balik. Kenapa abid tadi habis pahala dia? Apabila abid tadi ditimbang di mizan, timbangan amal, maka congek lek baik, Allah Ta'ala pun jemput sila masuk syurga. Sebaik saja abid tadi nak melangkahkan kakinya masuk ke syurga, orang pertama yang tarik abid tadi dari belakang adalah isterinya. Kalau isteri-isteri, isteri-isteri lah. Isteri dia datang, ya Allah, suamiku ni memang banyak pahala dia, ibadat dia banyak, dan aku tahu aku akan diazab olehmu ya Allah, kerana aku terima buku amalan tadi kok kiri. Aku tahu aku akan diazab ya Allah, tapi sepanjang aku hidup bersama suamiku ini ya Allah, aku tak kenal Allah, aku tak kenal agamamu dengan sebenar-benarnya ya Allah. Aku dibiarkan hanya menutup aurat saja, tetapi tidak menutup fitnah. Akulah penyebab berlakunya berbagai perkara-perkara yang mengelirukan anak-anakku ya Allah. Membiarkan isteri tak faham agama, membiarkan isteri hanya menutup aurat tapi tak tutup fitnah. Macam mana? Muslimin muslimat sekalian, hamba nak kongsi, nak beritahu, sungguh-sungguh hati ni, daripada hati ke hati. Kalau nak tutup aurat mudah je, tak payah pakai baju, boleh ambil seluk liat, lesek habis kat warna kulit hak wajib kita tutup ni. Kalau orang lelaki daripada pusat sampai tutup lesek habis. Ataupun nak senang ambil cap semi. Cap semi boleh tanggal dah, kalau mandi, kalau basuh dah, ambil cap semi, ambil cap semi, cap seluruh tubuh kecuali tangan kan, bukan ada tapak tangan. Okey, kuat. Kalau lelaki cap habis. Kalau semangat pergi Kelantan kuat, orang Kelantan ni hebat je. Tak? Beli cap merah dengan kuning. Yang merah kuning. Merah putih. Ni Singapura di Selangor jadi merah kuning. Cap putih sebelah, cap kuning sebelah. Tak usah pakai baju. Tubik-tubik luar.
Dosa tak dia kerana dia tak pakai, kerana dia tak tutup aurat? Dah dosa dah. Mak dia tutup dah. Tutup aurat mudah je. Tutup warna kulit. Tutuplah aurat. Tapi cuba buat. Jangan buatlah. Kalau orang tu buat dah, dia duduk tempat tak ada orang dah. Nyaga modema. Betul tak? Nyaga modema. Begitulah kiasannya kalau isteri kita ni hanya tutup aurat, pakai yang nampak betul tubuh. Ketak tu sama telah lagi lah. Ketak tak payah bincang. Ketak ni supaya pakai cat tadi. Kalulah pakainya dia membentuk tubuh dia, tak pakai jubah tapi sepik jubah tu, nampak punggung, betul tu punggung. Pakai jubah tapi sepik jubah tu, nampak gunung kat depan, nampak punggung. Jilbab ni sekat ni dah, tutup sekat ni dah ni. Tutup. Dalam surah An-Nur dia suruh labuhkan jilbab tu. Batu jilbab labuh. Kena pelabuh. Tak cukup dengan baju, dengan jubah, dia nampak lagi. Tutup daripada ni, daripada ni bawah tekak ni, bawah dagu ni, dia turun ni, dia jadi tak nampak lah. Benggir orang panggil dia. Jilbab kena tutup bawah dagu supaya kita semaya tu. Jilbab orang lain ni bawah dagu ni aurat. Ambo biarlah orang marah kamu pasal orang itu kamu, sudahlah. Jadi kena pakai longgar. Orang lelaki serupa je. Orang lelaki kalau setakat nak tutup aurat mudah je, pakai tutup daripada pusat sampai lutut. Tubuh ni tak usah pakai baju. Tak. Kena tubuh comel dia berasa apa bila orang puai tengok, lagu mana orang puai rasa. Orang puai kata, dok geli aku tengok tubuh orang jantan ini. Mulut dia geli. Dia yang geli orang lain tak. Tak. Ni kata dia geli aku, ada orang kata geli mulut. Dia kata ada orang kata mulut yang gelinya, ada orang geli sungguh. Memang dia tak ada nafsu. Jadi tak boleh. Tengok Rasulullah pakai macam mana. Had tu memang di tahap gitu saja untuk lelaki sebab dia nak kena kerja, dia ada tanggungjawab. Tetapi kena pakai ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai biar logam, biar lapuk, biar lebih. Barulah. Jadi semua tu kita perlu teliti balik. Apabila kita dapat teliti balik apabila kita kenal Allah, kita kenal Rasul, 50 perkara dalam akidah, maka kita pun faham dah kita ni hamba Allah, kita nak jalan ikut cara agama, cara hidup cara hidup Islam, maka kita pun rasa reti, rasa perlu kita belajar fiqh, belajar hukum ibadat. Apa saja yang kita nak buat, ada perkiraan dia, ada cara dia, ada hukum dia. Fardu ain ni tidak terhenti sekadar belajar sembahyang, puasa, zakat, haji. Belajar bab najis, belajar bab ambil sembahyang. Lepas tu belajar kita belajarnya bab najis, bab nak kena air, bab ambil sembahyang, bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Habis fardu ain kita rasa cukup dah. Itu fardu ain tu hanya kepada orang yang tak ada ibu bapa, tak ada anak, tak ada suami, tak ada isteri, tak duduk dalam masyarakat. Dia kena duduk dalam gua. Dia tak boleh duduk dalam hutan sebab dia hutan nampak. Kalau nampak MH370 halus, dia kena royak. Tanggungjawab dia tu wajib. Jadi dia kena dalam gua. Kalau siapa-siapa rasa malah dah belajar, dia cukup dah fardu ain di situ, duduk dalam gua. Tapi kalau dia tak ada ibu bapa, tak ada anak, tak ada suami, tak ada isteri. Tapi kalau dia ada saja ibu bapa, fardu ain ke atas setiap individu yang ada ibu atau bapa atau ibu bapa mempelajari tanggungjawab dia kepada ibu bapa dan bagaimana nak berbakti kepada mereka. Apabila dia ada anak, fardu ain ke atas orang yang ada anak mempelajari dalam Islam cara pendidikan anak di dalam Islam. Apabila orang tu nak bermuamalah, apabila dia nak terlibat dengan apa saja, dia nak kahwinkan anak, nak buat kenduri kahwin, nak buat kenduri kahwin, semua orang pandau. Di dalam kad jemputan pun pandau, walimatul urus. Tapi di dalam kitab fiqh bab walimatul urus, wajib kepada setiap orang yang nak kahwinkan anak dia, nak buat kenduri kahwin, kena buka belajar bab walimatul urus.
di tingkat talimah macam pelajaran agama ada tu, tapi tak ada guru nak beri sebenar-benarnya supaya faham apa yang berlaku. Kalau tak faham bab walimatul urus, maka kad jemputan ni dia ada 2 jenis atau 3 jenis. Kalau nak panggil VIP, nak jemput VIP, kad jemputan dia Neria sekeping, wangi besar pula. Kalau nak panggil orang kampung, foto stick dah, dok SMS dah. Nak tak apa SMS lah ni, SMS tak salah SMS tu. Jadi itu sudah pun melakukan perkara yang tidak adil, tidak ikut walimatul urus. Oh, galak nak sanding pula ustaz lah ni pun galak dah nak sanding juga. Sanding sanding dalam bilik ustaz. Sanding luar bilik pun tak apa. Apa nak masuk dalam biliknya? Sanding luar bilik. Tapi yang boleh ada pada ketika bersanding itu, iaitu yang mahram bagi kedua-duanya, pengantin lelaki, pengantin perempuan. Tak, adik-beradik perempuan bini kita, pengantin perempuan tak boleh. Tak, duduk sanding ni sebab pakaian dia pakaian comel. Pakai kalau sanding pakai jubah luar apalah. Loh di duduk patai tak apa, sanding lagi tu pakai jubah, pakai longgar laki puan, pengantin laki puan. Tu setakat duduk keras cokeng gitu je lah. Mana tak boleh nak apa ni, nak bila nak ambil gambar cium tangan buat ni tak. Jangan suruh pergi air ambil takut kasut tepat. Jangan suruh pun satu hal juga. Tak, sebab apa? Dok reti bab walimatul urus wajib setiap orang yang nak buat kena dikahwin kena meneliti isi kandungan kitab tu. Di mana? Di masjid ini. Siapa yang mengajar? Cari pakak dengan ahli yang tak kuasa masjid. Tak ada, cari. Nak pergi pondok, bukan dia kita di tahap nak besar anak-anak tu. Bukan dia nak pergi pondok. Kalau dalam kampung ni ada pondok, senang. Kalau tak ada, saya tak tahu lah ada ke tak. Kalau jauh, okey, kita nak mengaji pondok, mana nak kerja lagi. Jemput guru pondok kalau dia boleh mengajar. Jemput anak murid tu, guru hak duk pondok tu, hak reti boleh mengajar, panggil mengajar. Jadi syomel insya-Allah. Jadi imarah dalam masjid. Kita tak payah fikir pun nak imarah masjid ni akan terimarah sendiri kalau kita kembali kepada fungsi sebenar masjid, fungsi sebenar kita hamba Allah SWT. Buatlah apa aktiviti pun dia akan jadi lebih hebat lagi kalau setiap anak kita ini dilengkapi dengan dasar pendidikan Islam. Tak cukup sekadar dasar pendidikan negara. Okey, baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita sambung terjemahan tadi. Hindarilah anak dan isteri kamu daripada api neraka, dan bahan api neraka itu adalah manusia dan batu. Isteri tarik kaki, ambil tadi nak masuk ke neraka, nak masuk syurga. Minta pahala aku, suami aku ya Allah, beri sikit aku supaya aku ringan azab ya Allah. Allah Ta'ala ambil pahala suami itu beri kepada isteri dia. Orang yang kedua, mari tarik pula, mari pegang kaki adalah anak sulung, anak nombor 2, anak lelaki, anak perempuan. Kerana dia tak faham agama, dia hanya belajar agama di masa cukup dah di sekolah. Di sekolah ni, kalau saya jadi ustaz sekolah pun saya akan jadi ajar setakat tu. Sebab apa? Sebab kelemahan yang berlaku adalah agama itu diajar mengikut sukatan pelajaran sistem peperiksaan dan persijilan. Apabila Universiti Al-Azhar menggunakan sistem ini, selepas beberapa tahun Universiti Al-Azhar pernah mengeluarkan kenyataan bahawa gagal melahirkan ulama sebagaimana yang telah dilahirkan dulu. Sebab apa? Dulu Universiti Azhar, pengajaran di universiti itu adalah ngaji sekitar
pas muka daripada huruf ke huruf, perkataan ke perkataan, tak reti kita hak nipis ni tak boleh naik kita besar. Maka Yahudi cipta lagu mana nak pecah dan perintah supaya, maka dia pun kata lagu ni gak awak nyanyi kepada orang hak lambat kuasai, dia tak pandai tahbila, tak boleh nak naik kita besar. Dia pun cipta sukatan pelajaran, sistem peperiksaan dan persijilan. Petai lagi belajar ni nak sijil. Bukan salah tu, bukan mana ayat salah, sijil tu tak salah. Tetapi kelemahan di sebalik itu, maka bulan 1 kena habis bab ni. Anak murid kuasai ke tak kuasai ke, mung kerja pasal. Tak wajib dulu pula tu. Bulan Februari kena habis bab ni. Mung kuasai ke, mung tak kuasai ke, mung kerja pasal. Bulan 3 kena ajar bab ni. Anak murid tak ada sore pun kuasai pun kena ajar. Bulan keempat, itulah sukatan pelajaran, sistem peperiksaan dan persijilan. Bagus peperiksaan tu sebab nak supaya anak murid ni bersungguh. Jadi kalau terhentilah di situ saja pendidikan agama, maka masalah penguasaan ilmu agama itu sudah pasti. Janganlah orang yang belajar Universiti Azhar rasa tidak, Universiti Azhar dia buat macam tu, tetapi pelajar-pelajar Malaysia kita yang belajar situ, dia kaji, dia baca lagi, dia rujuk lagi dengan pakar-pakar rujuk, dengan tok guru, itu lengkaplah jadi. Jangan lepas ni tak boleh hantar dah Universiti Azhar, ustaz kata tidak, jangan data, jangan tebing data. Tapi pastikan anak kita belajar Universiti Azhar tu, dia belajar sungguh-sungguh dan dia boleh kuasai sungguh-sungguh. Baik, itulah yang harus kita fikir. Bukan fikir main-main, fikir sungguh-sungguh supaya tidak berlaku, tidak terus berlaku sebagaimana yang sedang berlaku. Baik, bila dah habis dah anak mari minta pahala dengan Allah SWT, ada lagi pahala ambil tadi. Banyak orang kaya ibadat, mari pula masyarakat, ya Allah, demo ni memelah dia ni kalau pergi masjid 5 waktu awal sama, pergi 5 waktu semayang masjid, dia lalu ke depan rumah aku ni buran lalu, dia tak rajin ajak aku main masjid. Kalau dia ajak sekali aku tak say, dia tidak kata jina aku ni dengan masjid. Dia ajak sekali je, lepas tu saya tak pergi, aku tak pergi, ya Allah, pergi ajak dah, tak ada usaha dah lepas pada tu. Jadi aku jahil, aku tak kerti kau satu, ya Allah, agamamu, ya Allah. Demi keadilanmu, ya Allah, aku minta, ya Allah, supaya pahala dia tu ingatkan apa. Habis licin kepada masyarakat, akhirnya masuk neraka. Walhamdulillah. Fikirlah muslimin muslimat sekalian. Okey, habis tu. Waquduhan nas wal hijarah. Dan manusia itu ada, manusia dan batu itu adalah bahan api neraka. Api dunia ni kalau dia tengah nyala tu, kita mari batu selori, kita peringat api, kita ambil batu selori, kita curah atas api tu. Mapuh dah api tu? Mapuh dah. Mapuh dah. Api neraka panas. Panasnya lagu mana? Mari api sambar, super sambar petrol tu. Panas api neraka. Mari manusia sambar manusia tu. Rasa tak? Rasa takut tak? Rasa takut. Rasa tak sedar nak berubah? Rasa tak tahap mana? Tahu nak kata. Jadi kita kena tak boleh sekadar terjemah tu. Mari kita dengar satu kisah yang ada kaitan dengan batu, iaitu kisah Siti Fatimah, yang mana suaminya Sayyidina Ali. Siti Fatimah ni anak baginda Rasulullah SAW. Dia minta dengan Sayyidina Ali, suaminya, minta pembantu rumah, sebab dia tak cekap nak layak, nak menguruskan rumah tangga, nak urus suami dia lagi, rumah tangga, anak-anak dan sebagainya, kerana nak buat makannya gandum, nak pakai, kena kisah dengan pengisah batu. Pernah dengar ada cerita ni? Pernah dah kan? Okey, baik. Jadi pengisah batu ni berat.
hari-hari nak makan gandum. Lah ni senang, ada 3 yang boleh beli gandum. Lah ni dulu nak makan gandum kena kisah biji gandum, keluar gandum. Jadi Siti Fatimah tak buat tu, nak buat tu hari-hari. Dia nak pembantu rumah lah. Maka baginda Rasulullah, ayahandanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah anak dia Siti Fatimah. Sebelum saya nak cerita ni, saya nak tanya, Siti Fatimah ni nama dia Siti Fatimah ke ataupun nama dia Fatimah? Siti Khadijah, Siti Hajar, Siti Aisyah, nama dia ada Siti ke depan? Tak ada. Dia apa kita letak Siti? Sebab kita menghormati mereka semua itu sebagai nenek kita, tok kita, tok mek kita. Tak, kita terletaklah Siti. Jadi maknanya Siti ni nenek. Jadi lepas ni lah bagi nama anak kita Bu Siti depannya. Sial kan kita, bukan nenek apa je. Siti Nur Halizah, nenek Nur Halizah. Tak. Tapi kalau Bu Siti nama Siti Hajar, Siti Maryam, Siti tu nama-nama tu okey lagi lah kan. Tapi kalau nak bubuh nama hak tidak nama isteri Nabi ni dia, nama tokoh-tokoh hebat dalam Islam ini, tak sebut Siti dah kata. Sial kan kita. Dia pergi Mesir. Tak, siapa nama? Siti, orang Mesir kakak suka. Tak payah, dia pun tak sebut. Dia tak sebut Siti sebab dia tahu Siti tu nenek. Okey, baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menziarahi anak dia Siti Fatimah. Siti Fatimah mengadu halnya kepada Rasulullah, tanya, apa nak pembantu rumah? Jadi Siti Fatimah beritahu lah keadaan dia. Dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batu pengisar tadi mengisar sendiri gandum. Putih kat biji gandum tu, batu pengisar gerak sendiri, dia kisar gandum. Musim tubik gandum yang sudah pun molek dah lah untuk dimasak. Maka Fatimah pun tak ada bekas. Mengisar tu duk pusing-pusing tubik gandum sampai penuh. Bekas gandum, bekas tadi. Bila penuh, nak tumpah dah. Pengisar gandum tak berhenti musim. Maka Rasulullah tanyalah pengisar gandum, pengisar gandum, berhentilah, apa pun tak berhentinya. Dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengisar gandum berkata dengan molek dengan hati. Pengisar gandum kata, ya Rasulullah, aku dengar Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim bahawa manusia dan batu itu adalah bakar api neraka. Aku batu ya Rasulullah, aku nak jaminanmu aku ni tidak jadi salah satu batu yang menjadi bahan api neraka. Rasulullah angguk, maka batu dia berhenti lagi. Muslimat sekalian, batu yang mati itu, batu yang tak ada hati dan perasaan, batu yang langsung tidak ada akal fikiran. Dengan ayat Quran tadi, takut batu tadi. Kita manusia yang hidup, yang ada hati dan perasaan, yang ada akal fikiran, mendengar bahawa manusia dan batu adalah bahan api neraka, tidak fikir mana untuk kita buat persiapan untuk kita laksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Kita kena kenal agama Allah, kena ada ilmu dan kena amal. Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tasawuf. Tasawuf ni nak tahu hijau hati supaya kita tidak maksiat dengan Allah. Supaya hati kita comel lah, akhlak kita pun comel, hati kita comel, kita dengan Allah comel, kita dengan Rasul comel, kita dengan manusia comel, kita dengan segala-galanya comel. Duduk solat pun comel, duduk depan Allah pun comel. Tasawuf. Kalau kita belajar tauhid saja, tak belajar ilmu fiqh dengan tasawuf, dia jadi orang macam nak gila isi. Dia cara kau zat Allah di kedai kopi 2 jam. Tak secara 2 jam. Kecek hazat Allah with dia. Tak. Tapi orang kecek lagu tu, perkara yang membatalkan akidah, tak reti mana. Hukum Tuhan tolak petah-petah gitu. Dia sebab apa? Dia ngaji fiqh.
kita tengok dia boleh mengajar bab apa nama ni, apa ni, akidah bab zat Allah gitu gini, kita rasa hebat lah ya dah. Tapi tak ngaji fiqh, jatuh akidah tak sedar. Tak dia, kita pun akidah ni kalau kita tak betul-betul kuasai, dia jatuh tak sedar. Hamba nak tanya, akidah ni dia jatuh bunyi supaya buahnya jatuh ke? Buahnya jatuh bunyi tak? Bunyi. Tahu jatuh pun bunyi. Akidah jatuh bunyi tak? Tak. Tapi lagu mana nak tahu dah tak bunyi? Kena belajar. Kena belajar juga hukum fiqh. Orang yang belajar hukum fiqh saja, dia tak belajar pula tasawuf, dia mudah nak jadi zindik. Fasik, mudah nak jatuh fasik. Orang yang belajar ada pula apa saja jenis perangai suka bab tasawuf, boleh menang ngaji tasawuf. Ngaji kitab fikih, kitab bagus lah tu bagus. Tapi kita bab fiqh ni tak ngaji. Belajar tasawuf fikih lah, bini aurat tak tutup. Tutup aurat tapi fitnah tak tutup. Fitnah tadi kena jaga. Jangan menyebabkan berlakunya orang tengok tak, dia tu tak aurat dah. Bila tengok nampak betul tubuh tu berasa geram juga. Tak. Orang pun kata dah apa tengok, jangan tengok. Jangan tengok apa, dah apa buka. Apa buka dah mau tengok apa? Nak tanya sikit, ada dah orang buka wayang gambar ataupun LCD besar-besar. Lepas tu orang kata jangan tengok, jangan tengok. Ada tak kita? Ada tak? Ada, orang gila. Jadi apa kita buka bentuk tubuh kita tu, tak kita tak boleh orang tengok. Tak semua orang tengok, tak satu duit rumah lah. Tu duit rumah buat kat dia. Sebab tak faham buku. Tak jaga fitnah boleh membawa berlakunya zina. Tak jaga fitnah boleh orang tengok menyebabkan orang nak berzina. Tak berzina dengan kita, dia berzina dengan orang lain. Jadi pembawa fitnah. Jadi zina. Tak faham hukum fiqh, pas sudah tak kerti. Berasa apa betul dah. Apa? Pakai jubah dah. Pakai tudung dah cepeh sini. Berasa apa betul dah. Tapi sama lah orang lelaki pun. Pakai sepik-sepik baju, tunjuk body dia comel. Boleh menimbulkan. Allah SWT tak pernah larang manusia berzina. Ada tak Allah Ta'ala larang dalam ayat Quran lah? Ada tak ayat Quran Allah Ta'ala larang manusia berzina? Ada tak? Ada. Sudah ustaz bawa ajaran sesat pula dah. Mana ada? Apa yang ada Allah Ta'ala melarang manusia menghampiri zina. La taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Allah Ta'ala tak larang la zina, jangan berzina. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu dah, kalaulah Allah Ta'ala larang manusia berzina, mendekati zina, Allah Ta'ala tak larang, nescaya manusia ramai berzina. Jadi Allah Ta'ala yang maha bijak kuasa, maha bijaksana, manusia, Allah Ta'ala larang manusia mendekati zina. Dekati zina jangan larang dah. Bagaimana? Pakaian jaga, suara jaga, hubungan, batasan pergaulan antara lelaki perempuan dijaga. Hukum fiqh itu. Jadi ada orang yang ngaji tasawuf saja tak ngaji fiqh, dia mudah nak jatuh zindik. Fasik ke, zindik ke, ahli neraka belaka. Jadi di masjid inilah tempat untuk kita lepas ni pakat dengan ahli tempat semasjid, wujudkan semua orang boleh mempelajari 3 perkara ini dengan sesungguh-sungguhnya, dan tanggungjawab kita juga mengajak orang yang tak tahu tu, ajak sikit-sikit seorang, mari dia siapa tak saya kebenaran, siapa tak saya kebaikan. Bila orang sedar ni, Pak Malam ni semua orang sedar, dan kita sediakan tempat belajar, usaha sungguh-sungguh, orang semua orang nak. Jadi imarah tak masjid? Imarah buat ni, kita jaga kebersihan dah, tapi Pak Mari tu bahasa jadi tak reti. Tak reti Tok Sidok je lah nak jaga kebersihan masjid. Pak Mari tu tetap tak reti, mula nak ngaji hari-hari, hari-hari dia akan 2 kali sehari kena basuh masjid. Tak reti apa dah. Jimat air ni buka air nak ambil semaya bu makruh, tak sempurna dah ambil semaya dah. Jadi muslimin muslimat sudah lewat, kita tak boleh nak teruskan lagi. Semua ada pun mengatur betul dah, sebab tadi kita ada aktiviti hari keluarga. Jadi muslimin muslimat sekalian, sama-samalah kita apa yang kita dengar tadi, kita berpakat sungguh-sungguh jangan ianya jadi abu angin.
dengar, lepas tu habis situ. Masuk ke telinga kanan, habis ke telinga kiri. Ada ni tak gitu, mudah-mudahan memang bersungguh-sungguh. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita pastikan fungsi masjid ini jadi terlaksana dengan kita mengembalikan fungsinya sebagai pusat perkembangan ilmu yang mana untuk melengkapkan yang ada di sekolah-sekolah itu. Baik, jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat sekalian, saya ada bawa bersama penawar daripada syurga. Lepas Maya Isa ni, saya nak bagi percuma rasa saja penawar daripada syurga ni. Penawar daripada syurga ni bukan saya yang pandai-pandai bagi nama, tetapi Allah SWT menyebutnya dalam Al-Quran 3 kali. Pertama dalam surah Ar-Rahman ayat 68. 2 kali lagi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 99 dan ayat 141. Hadis Rasulullah berkenaan dengan penawar ni ada lebih 10 hadis. Jadi cukup sekadar ni, tak boleh nak urai lebih. Lepas pada kita sembahyang isyak, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau ada orang yang kelapangan, bolehlah saya nak bagi rasa percuma. Lepas rasa nak balik-balik. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.